Alright, seminggu boleh konsisten right, Alhamdulillah. But then kita start slow-slow, right? Start dengan seminggu, lepas itu kita start dengan sebulan, lepas itu kita start dengan setahun. Macam itulah. Maksud dia kita start dengan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Okay, semua? Okay, untuk kelas malam ni Zain memang kalau mengajar memang tak ada nak siapkan nota ke apa ke, sebab benda tu Zain akan tulis. Right, bila Zain tulis, Zain lukis, nanti you all nampak. Okay, you all nampak dan barulah you all boleh macam mana you all nampak Zain lukis and then you all follow. So cantik lah benda tu kan, tak ada siapa tercepat, siapa terlambat dan sebagainya. So kalau suara saya kurang jelas, beritahu saya. Alright, baik cikgu dah nak mula. Cikgu dah nak mula, right? Bagus. Waalaikumsalam. iPhone clear, sila begini. Alright, guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Sekejap ya, saya tengok dulu. Kita start. Okay, hari ni sebenarnya apa yang kita nak belajar? Alright, hari ni sebenarnya apa yang kita nak belajar? Okay, first kali yang kita nak belajar adalah saya share screen dulu Okay. Okay, bagus, cantik. Alright, first kali hari ni apa yang kita nak belajar? Tajuk yang kita nak belajar hari ini, alright, saya nak ajar you all base dan juga ada pattern yang Zain gunakan sebelum ini yang melambangkan base tersebut. Okay, first kali tajuk kelas kita hari ini adalah base. Alright, base ni apa Zain sebenarnya? Right, base ni macam mana bentuknya? Okay, base ni nak jumpa kat mana? Right, okay, Zain akan bagi tahu you all semua. Okay, base ni sebenarnya dia adalah imbalance price. Okay, price yang di tengah-tengah di antara buyer dan seller, ataupun ada yang mengatakan dia adalah deviation point di antara buyer dan seller. Right, so tempat itu terdapatnya banyak order block. Okay, kalau saya sembang pasal order block ni sampai esok pun tak boleh habis. Right, saya tengok boleh. Okay, tak ada siapa yang tanya. Good. Okay, kalau saya sembang pasal order block ni sampai esok pun tak boleh habis. But then dalam trading kita perlu firm apa yang kita perlu tahu sahaja. Alright, apa yang kita perlu tahu. Okay, apa yang you all perlu tahu adalah you all perlu nampak base tu macam mana. Alright, okay, base ni sebenarnya basic, sangat basic. Alright, cuma basic ni kalau you all gabungkan dengan tak adalah advance, biasa saja, memang dia akan nampak macam you all pandai and nampak you all macam advance, dan benda itu memberikan you all profitable. Macam tu Alright, so base. Okay, base ni dia terbahagi kepada dia terbahagi kepada 4. Alright, Zain lukis kat sini, Zain nak you all semua follow maksud dia tak nak lah kita masuk kelas Zain but then you all tak dapat apa-apa, rugi. Alright, buang masa. Okay, base terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah dia dah macam tu pula kat atas pula yang pertama dia adalah, saya Zain lukis kat bawah supaya nampak lebih cantik. Okay, yang pertama adalah ready base drop base ready base ready drop base drop. Ini adalah empat benda ni. Alright, 4 benda. Alamak, ada yang live cakap apalah bro, setakat ajar base je Zain. Orang lain pun boleh ajar, orang lain pun trading pakai base, but then you have to know that base adalah basic yang kita perlu gabungkan dengan pattern yang Zain ajar sebelum ni. Macam tu. Okay, kalau you rasa ni it's okay, tak apa, tak ada masalah, but then this is sangat basic yang you akan nampak sebenarnya di dalam base ini apakah pattern yang terbentuk. Right, okay, first kali ready base drop. Okay, rally, bentuk rally ni dia candle bullish. Okay, dia candle bullish berwarna tak tahulah, kalau you all taruh warna biru lah dia. Okay, kalau you all taruh warna hitam lah dia. Tetapi Zain belajar, Zain taruh warna biru supaya jelas lah, senang, mudah faham. Right, okay, ini adalah rally. Okay,
Ini adalah drop. Ini candle drop ni adalah candle bearish. Right? Candle bearish. Macam gini. Right? Bearish. Ini drop Okay, ini adalah bull, ini adalah bear. Sini adalah bullish. Bull, sini adalah bear. Okay. So, guys, kalau lah Zain cakap dia adalah rally base drop. So, Zain, base dia dekat mana? Base dia adalah di tengah-tengah di antara candle rally dan candle drop. Faham tak? Okay, bentuk rally base drop. Kita borak pasal bentuk supaya you all semua boleh nampak dan decision point dekat mana apa semua you all boleh nampak. Okay, rally kan macam ni rally. Okay, rally base dia, contoh base dia selalu base dia yang best tu warna merah and then drop. Faham tak? Okay, ini adalah candle rally, ini adalah base, ini adalah drop. Okay, dalam line chart you all akan nampak dia bentuk macam ni. Okay, ini untuk rally base drop. Okay, untuk drop base rally pula sama je. Okay, sama je. You all akan nampak macam mana tau? Macam ni. Drop. Oh lama tak dia mute kejap Zin mute sekejap. Guys, Zin mute sekejap. Takut mengganggu you all semua. Alright. Okay, mantap. Okay, dia adalah drop. Lepas tu dia menjadi base. Alright. Dia menjadi base. Lepas tu dia rally. Warna candle itu macam itulah. Okay, ini adalah drop, base, rally. Okay, so rally, base, rally, drop, base, drop. Okay, rally, base, rally. Macam ni bentuk dia. Rally, base, rally. Ini bentuk rally, base, rally. Right? Okay guys, saya nak you all semua tanya kalau you all tak faham. Alright? Saya tak nak you all semua tak tanya. Saya tak tahu kalau tak tanya tu faham ke tak faham. Saya tak tahu gitu. Alright, ni adalah rally, base, rally. Okay, bentuk dia di dalam line chart Okay, yang ni bentuk dia. Okay, bentuk bagi drop, base, rally ni dalam line chart bentuk macam ni. Membentuk support lah, V lah. V lah bentuknya, bentuk V. Right, bentuk rally, base, drop ni dia bentuk A. Right, so rally, base, rally bentuknya macam ni lah bentuk dia. Rally, base, rally. Macam tu. Right, bentuk dia. Okay, drop, base, drop sama je bang. Abang tinggal tukar je bang. Sama je. Mudah. Alright. Sebab apa saya cakap benda ni mudah? Sebab once bila you dalam diri kita cikgu saya always selalu sangat tekankan semua benda di dalam diri kita ni ada satu dalam otak kita ni. Alright. Dia ada subconscious mind. Yang di mana kalau kita cakap ni, kalau kita always buat benda tu menjadi kebiasaan bagi kita. So kalau kita cakap mudah lah dia. Right? Kalau you always cakap susah lah dia. Bang. Right? So ini drop, base, drop bentuk dia. So you all kena cakap, moral of the story adalah you all kena cakap bentuk mudah. Right? Okay. Ini bentuk dia bang. Ini bentuk Allah. Ini adalah keempat bentuk yang kita akan belajar hari ini dan kita akan gabungkan dia dengan pembelajaran kita sebelum dan sebelum. Okay, apa yang kita nak nampak adalah benda ini dan kita akan gabungkan dia sebelum dan sebelum ini. Right? Faham? Alright, ini adalah drop, base, drop. Okay, kalau you all semua faham, right? Right? Kita belajar cara penandaan
base. Okey, kita belajar cara penandaan base. Okey, cara buat zone ya. Macam itulah. Base ni terkenal, saya tak tahulah sebab saya belajar dengan cikgu yang memang supply and demand. Alright, dan juga cikgu SNR. So, bila support resistance and supply and demand ni macam ni lah. Dia sometimes ada cakap support resistance ke supply and demand punya subtopik ke apa semua tu kita tolak tepi. Yang paling penting you all kena tahu apa yang you all perlu tahu. Alright, yang tak perlu tahu parking sana, tak payah buat apa-apa. Okay, so kita buat cara penandaan nak buat zone ni macam mana sebenarnya nak buat zone ni. Okay, so kalau lah kita pergi kat tempat rally base drop, right, ini candle rally, alright, ini candle base. Candle base ni sebenarnya dia di tengah-tengah tau, dia kecil, alright, dia kecil. Zain, kalau kita jumpa engulf kan, so engulf tu base juga ke? Engulf pun base juga. Cumanya kalau nak cantik, you all precise dan lebih letak untuk dapatkan betul-betul nampak rally base drop. Sebab kalau zoning engulf tu besar, okay, contohlah zoning engulf tu like dalam 30 pip ke apa semua kan, kena precise dan lebih letak untuk mendapatkan base dia. Sebab kita nak entry dekat base. Dan pergerakan juga akan bermula di base dan akan berakhir di base. Right? So Zain pada awal kelas dah ajar, right, pergerakan sebenarnya support resistance macam mana. But then bila kita dah ada support resistance, kita ajar pattern, kita ajar decision point pula, tempat untuk kita entry. But then you all semua kena fokus sebab ini adalah tajuk yang paling mudah tapi dia susah. Faham tak? Dia mudah. Oh macam tu tapi masuk dalam market kan kalau macam ni tak boleh. Alright, tak boleh macam tu. Alright, ready base drop. Okay, drop okay, drop. Macam tu lah. Okay, penandaan bagi ready base drop ini adalah kalau kita zoom sikit candle yang sebelah sini, alright, you all akan nampak macam ni kan candle dia kan. Betul. Okay, you all kena buat penandaan dia daripada zone lah, zone dia daripada sini sehinggalah di sini. Okay, pada open dan juga close candle alright, open candle dan juga close candle untuk rally base drop. Okay, penandaan juga bagi drop base rally sama juga, open dengan close candle. Okay, kita lukis kat sini drop base. Saya tak, sebenarnya kita tak kisah tengah ni nak base dia warna apa sebenarnya. Alright, tapi cantiknya memang kena warna drop base rally macam tu nama dia macam tu. Drop base rally terbalik. Zain dah lukis terbalik dah. Alright, tempat Zain hujan ni, hujan teruk banget. Okay, hujan teruk. So kat sini dia kita ada drop base rally. So macam mana nak tanda benda ni? Kita tengok sebelah sini. Right, candle tu warna biru. Lupa tanda lah. Okay. Alright, you all nampak candle. Alright, kalau drop base rally ni you all kena ambil dia pada kawasan zoning adalah di sini sehingga di sini. Alright, faham tak? Faham ke? Faham? Okay, faham tak? Untuk yang ni faham tak dulu? Okay, kita tengok sekejap komen. Untuk yang ni faham ke tak dulu? Cikgu dah nak mula, dah record cikgu. Uji boleh dikira sebagai base tak cikgu? Boleh. Kena tengok KTF berapa untuk tanda ni tuan. Cantiknya semakin besar dia, semakin kuatlah base dia. Include the shadow, yes. Line chart can use for marking sir. Line chart sebab line chart kita tak nampak dia punya base kat tengah-tengah tu. Apa yang orang panggil base ni saya lupa lah sekejap. Ada satu karakteristik dia. Peak bukan peak, apa benda lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau saya ingat adik saya bagi tahu apa. Boleh faham? Okay, yang faham semua ni maybe dah dalam dah dalam pembelajaran, kita dah lama dalam belajar ni. So mungkin faham. Alright, thank you.
penandaan dia macam gini, kena follow macam gini penandaan dia. Alright, so penandaan untuk drop base sama juga dekat base ni tu yang kita tanda, ada sesetengah orang yang tanda dia di bahagian sini dan di bahagian sini. Tidak mengapa, saya tak salahkan pun untuk orang tanda di bahagian mana. Cumanya yang paling yang saya buat adalah di bahagian sini dan sehingga di sini. Tak kisah pun sebenarnya, right? But then cantik yang saya buat lah. Maybe mereka ada risk reward mereka ada cara mereka study dan sebagainya, mereka akan menggunakan itu, right? Okay. Okay. Kalau drop, base drop, rally, base rally. Okay, drop. Ni basic tau. Esok masuk kelas lagi, Zain buat lagi kelas. Setiap minggu kan Zain akan buat kelas tiap hari. Drop, base, drop. Cumanya tak sama lah guys. Alright, kelas yang dengan personal coaching tu tak sama lah. Personal coaching kita lagi betul-betul mood je lah kan. Kita betul-betul polish dia, kita betul-betul buat maksud dia dengan apa yang you all nak. Kita akan realisasikan lah. Slow tengok, you all kena hantar, kena disiplin, baru you all boleh. Alright, tak ambil banyak pun guys, ambil dalam masa 6 bulan, buat betul-betul. Alright, ni penandaan dia. Sama juga di bahagian sini. Nampak sekejap takut tak jelas lagi. Alright, di bahagian sini. Sama juga base dekat sini. Alright, okay, nak cakap dia pergerakan ini. Okay, ini drop, base drop, rally, base, rally pula. Rally, base, rally. Rally. Okay, base. Dia memang comel sikit, macam kondok sikit itu base, rally. Ni penandaan dia di sini. Boleh guna hitam supaya senang. Penandaan dia di sini. Alright, so guys, kalau you all cakap pasal time frame, dengar ni apa yang saya nak cakap. The bigger time frame, semakin besar time frame, semakin accurate lah dia. Accurate lah dia. So contoh, you jumpa base dekat daily. Katakan you jumpa dekat daily. Alright, daily punya base lagi accurate berbanding H4 dan H1 punya base. Okay, faham tak? Sekarang ni contohnya, alright, kalau jumpa kat daily, kalau jumpa dekat weekly pun sama juga, dia kuat lah. Yang TF besar ni base dia kuat. Bezanya you all sabar tak sabar je. Alright, nak tunggu dah sampai sini ke apa ke push ke. Kena sabar. Alright, kena sabar. Alright, sebab benda ni memang trading ni you all tak sabar, you all akan okay, Zain akan plot dulu, tulis dulu benda ni. Drop, base, drop, base, drop. Rally, base, rally. Alright, sini. Okay, pergerakan dia pula. Okay, pergerakan dia pula, contoh nampak di sini, rally, base, rally. Okay, rally, base, drop. Rally, base, drop. Dia pergi kat sini, dia masuk, dia akan tolak harga. Sama juga drop, base, rally, dia akan jatuh, dia akan jadi macam tu. Sama juga dengan drop, base, drop, dia pergi masuk dalam zone ni. Okay, rally, base, rally ni. Awak tengok sini dia warna, sini dia ke bawah, so dia akan follow ke bawah. Sini dia ke atas, dia akan follow ke atas. Sini dia ke atas, nampak bullish, dia akan follow bullish. Sini dia bearish, dia akan follow bearish. Okay, itu keyword yang senang untuk you all faham. Itu dan cara dan paling mudah dan cara paling sangat-sangat mudah untuk you all entry di bahagian base sahaja. Tetapi pada malam ini Zain nak gabungkan sebenarnya daripada setup yang kita nampak, apatah lagi confirmation yang you all boleh nampak di dalam kita punya setup. Okay, setup kita macam biasa je. Setup kita ni biasa. Biasalah. Macam ni bentuk dia. Macam ni. Ni bentuk dia. Ini je setup kita. Right, so dengan setup ini sebenarnya apakah yang you all kena nampak? Faham tak? Kalau you all cari pattern yang macam ni, ditambah orang cakap bentuk
confluence lah, penyedap rasa, penambah confidence untuk you all entry. Pastikan ada base. Alright, pastikan ada base. Okay, jika dengar jika dia QM, pastikan ada drop, base drop ataupun ready, base ready. Jika dia C2, pastikan ada ready, base drop, base ready. Ini keyword yang you all kena faham dan you all kena nampak. Alright, Zain, kalau nak kata macam ni, Zain, kalau nak kata Zain kan, kita jumpa benda tu dekat H1. Alright, kita jumpa benda tu dekat H1. Dekat sini ada drop, base drop. Tetapi Zain, drop base drop tu zone dia besar. Macam mana Zain? Alright, kalau nak kata you all jumpa drop base drop kat H1, zone dia besar, cuba precise, cuba turun time frame untuk cari base yang kecil dalam zone. Okey, contoh zone ni macam gini lah kan, tiba-tiba apa dia punya ni panjang kan, so zone ni besar, cumanya kat sini. Yang paling penting ni sebenarnya dalam market ni kan, kat sini tu, kat sini ni ada something. Faham tak? Yang terbaharu ni dia ada something. Yang kat sini dah tentu dah ada. Cuma nak tambah lagi cantik dekat bahagian sini. Ada something. Right? Itu kalau sell lah. Kalau buy macam gini lah bentuk dia. Dekat sini ada something. Barulah you all boleh macam mana? You all boleh entry lah. Entry dengan sedap macam lah. Dengan confident. Right? Dengan confident. Okay, kita looking for contoh lah. Contoh pun Zain tak cari pun apa contoh dia. Cumanya kalau ada kita boleh. Okay, ini untuk alamak badan. Okay, ini untuk QM. Kalau dia adalah C2, kalau dia adalah C2, okay, C2 ni strong resistant. Macam apa bentuk strong resistant? Dekat atas nanti dia ada macam ni, ready, base drop. Ini kita cakap dia strong resistant lah. Right, ready, base drop. Lepas itu dia di break. Breaknya itu secara clean. Kat sini clean. Okay, kat sini clean. Macam mana clean? Dia tak ada berbentuk macam ni tau. Bukan, ini tak, ini C1. Okay, C1 saya tak berapa minat sebab dia macam mana, dia tak best lah, tak best. Alright, tak best. Kita nak clean break kat sini, tiba-tiba candle lah, satu candle dia langgar contoh lah, korang nampak kat sini kan. Lepas tu sebaling kat sini satu candle dia langgar, macam tu. Itu dia break clean lah, clean breakout lah. Faham Faham Alright, lepas dia clean tu guys, okay, lepas saja dia clean tu, dia buat gini, right, dia turun, okay, dekat dalam kawasan garisan kita ini dan ke garisan di sekitar sini, orang sekitar macam nak cakap sekitar, dekat kat bawah ni tiba-tiba sini perjalanan sini dia ada buat ready, base drop, base ready dekat sini. Baru dia buat high yang baru. Jadi ini dah setup C2. So entry C2 dekat mana? Base tadi tu. Base yang macam mana? Base yang kita ni. Cara gariskan base, cara buat zone. So sementara dia di dalam zone, you all entry. Alright, entry dalam zone. Faham tak? Buat zone entry. Right? Okay, faham ke faham? Kita dah bagi step by step ni, kita tengok sekejap. Okay, 5 check Faham? Sir, kalau nak swing biasa sebagai apa kalau nak swing H4 dekat atas lah, boleh swing.
Macam mana nak tahu kalau drop base drop ke rally base rally? Okey, macam mana nak tahu Tengok color dia bang. Macam tadi saya tunjuk drop base drop. Okey, rally base rally. Tu. Tengok dia. Apa tu C2 ya cikgu? Okey, C2 itu adalah satu nama dia setup dia. Okey, setup setup dia yang dipanggil C2. Faham tak? Continuation. SNR continuation. SNR continuation. Macam itulah. So ini mesti Amir Fendi tak masuk kelas-kelas saya sebelum tu. But then tak apa, kita akan buat buat sampailah saya rasa saya boleh melepaskan you all entry sendiri dengan faham. Alright, C2 tadi kurang faham. Okey, C2 alright, bentuk dia macam ni je bang. Kalau dia strong resistor break, okey, syarat dia strong resistor break dengan clean break dengan clean. Okey, membuat high. Yang dia break ni, dia buat high lah tu. Faham tak? Yang dia break ni, dia buat high. Ni high. Lepas tu, kita bagi kat sini. Lepas tu dia turun. Dekat sini, dia ada drop base rally. Selepas dia buat drop base rally ni, dia buat higher high. Dia turun lagi dekat sini, drop base rally. Sampai zone ini, zone, okey, zone. Sehingga drop base rally ini menjadi zone kita untuk entry. Entry apa? Entry buy. Alright. Dia bukannya sekadar support become resistant become support sahaja. So apa nak cakap dia punya confirmation? Inilah confirmation dia. Ini drop base rally base drop. Faham? Dia break, dia naik atas ni. Contohnya kadang-kadang dia naik atas ni, kadang-kadang dia naik atas ni. Dia buat pula. Dia buat apa? Dia buat rally base drop. Okey, lepas tu dia turun buat low. Sekarang dia naik balik. That's make sense. Dia bukan dia nak cakap support become resistant tu dekat sometimes dekat sini pun ada. Sometimes dia menjadi C1. Sometimes menjadi C2, tapi confirmation dia adalah base ni tadi. Base tadi. Ni dia. 1, 2. Alright. Kat luar kalau ribu-ribu bang. Alright. Saya charge this one for free sebab ini basic yang you all kena tahu. Right? Nanti kalau you all nak pergi kelas apa-apa ke, as long as basic you all dah tahu. Alright? Yang apa yang perlu buat you all kena touch upkan lagi saja. Itu je. Alright? Mudah saja. Okey, jom kita tengok dalam market. Okey tak? Sebelum kita tengok dalam market, faham tak? Iya, betul. Okey, faham. Okey, understand. Saras can konsep cikgu. Ada tak kelas untuk newbie macam saya? Ada. Baru nak trade. Boleh. Nanti saya akan buat satu kelas untuk call for newbie. Right, dalam minggu ni insyaAllah kita akan buat. Let's stop share dulu. Alright. Okay. So kita pergi. Saya just nak tengok Right. Bismillah. Y XXX Y XXX YX Y XXX. Alright. Okay. Sebabkan kita suka trade gold so kita pun naklah trade gold, betul tak? Alright. Kita share dengan you all semua. Kita check dulu, kita tengok macam engulfing je Zain. Okay, engulfing 2 candle, but then dia betul engulfing tu tajuk di dalam base. Kan tu sama dengan SNS ke? Sama, tapi dia buat low ataupun high. Share content, screen record, start. Okay. Kita padam, kita buang dulu yang Allah. Kita padam dan kita buang benda-benda ni dulu, barulah kita boleh start. Okay guys, right, ini secara rambang rawak apa benda yang you all nak cakap, you all boleh cakap. Dan ni adalah cara entry ataupun macam mana cara dia you all nak cam C2 ke apa semua. Right, contoh
Okay, contoh. Alright. Mana? Sebab bila kita berkata tentang continuation, maksud adalah kita tak entry dekat reversal setup. Sebab apa kita tak entry dekat reversal setup? Reversal setup adalah high risk. Kita akan entry dekat continuation setup. Faham tak? So bila kata continuation, you all akan nampak benda ini setelah dia dah touch base dekat daily. Contoh lah kan. Okey lah, contoh. Betul lah, okey katalah price kat sini kan. Okey, after dah touch base dekat daily ni kan. Sini, after dah touch, pop, lepas tu dia turun. So, sepanjang penurunan di sini ni, you all akan cari setup C2 DTF yang rendah. So, contoh, you all dah tahu lah, you all dah belajar dengan Z. Okey, daily zone, kita kena parking dekat sini. Maksud dia, kita kena parking dekat sini, kita tak nak, kita tahu kat sini je kita kena stop. Maksud kita stop tu apa? Kita kena berhati-hati sebabnya adalah kawasan-kawasan daily zone. Macam tu. So, kat sini lah. Okey, kat sini lah yang you all kena cari setup C2 tu. Okey. So, setup C2 ni sometimes, kalau QM lah, kalau C2 juga banyak yang ada C2 lah yang saya kata. Setup C2 ni sometimes dia berlaku dekat time yang rendah je, faham tak? Dia susah nak berlaku kat H1 apa semua sebab gold ni very volatile, right? Very volatile. Okay, so kita pergi dia dekat H1. Okay, kita pakai dulu sini. So kita tengok apa yang boleh kita cari setup. Okay, H1 nampak terus jalan je ni. Dia terus jalan je ni. Nak kejar bawah ni, terus jalan je. Alright. So kita tak akan nampak setup tu. Cumanya kalau kita beri time frame yang lebih rendah, insyaAllah kita akan nampak. Tengok M5 ni dia cook sampai mana je. Kalau kata right. Tengoklah kat sini dia boleh kod sama tak macam sini C1. Faham tak? Ini pun kira C2. Contohlah. Okay, you all nampak this breakout. Dia break dengan clean breakout. So once bila dia datang, dia buat low. Okay, so dia buat low. So kalau dia datang lagi sekali kat sini, ini tempat kita untuk entry. Kalau dia datang, cumanya kalau dia datang Zain, apa ni Zain? Soal dapat, asyik tak datang ni. Kalau tak datang Zain, tak tahu nak cakap macam ni. Ada setup kita masuk, ada setup kita parking. Itu cara Zain. Sebab tu kalau you all tengok, Zain tak bagi pun signal banyak-banyak ke 10-11 signal dari tak. Alright, bukannya masalahnya sebab tak power ke apa. Kita mencari confirmation. Kalau nak betul-betul signal yang tak ada confirmation apa semua boleh je nak bagi. Cumanya kita nak yang ada confirmation. Okay, you all tengok macam ni. Tengok yang dia buat break, lepas tu kat dalam tu dia buat ni memang cantik lah. Okay, ni macam ni dia break. Okay, break dia buat low. Sub dekat atas ni dia buat apa? Rally, base, drop. Nampak Rally, ni rally, sini base, sini drop. Dia buat macam tu. Drop dia ni pula memecahkan kita punya low. Dia buat low. So once bila datang balik dekat kawasan ini, kita akan entry sell. Alright, dekat kawasan ini kita akan entry sell. Nampak ini memang cantik kalau dia cetak video ni memang ini video yang cun lah. So dia datang balik dengan kawasan ni, kita akan entry sell. Tengok kan saya cakap tadi yang ada drop base rally ni, okay, itu V macam tu adalah strong support. Alright, support yang valid lah orang cakap, support yang valid. Alright, so once the break support yang valid ni dengan tidak ada rasa bersalah ni, okay, dia akan datang balik, dia buat low. Alright, dia datang balik ke atas ni, dia tinggalkan rally base drop. Lepas itu pop dia turun, dia buat low. Nampak ni low dia. Sini candle dia, sini low. Bila dia datang balik di atas, kat sini tempat kita entry. Dia masuk dalam zone lah, tak kisahlah you orang kat sini ke
layer ke sampai sini ke pun tak ada masalah. Right, so Zain, borak pasal SL dia di atas, di luar daily base drop. Contoh SS ni kan, jangan taruh kat, sebab Zain selalu menggunakan cut loss Zain tak taruh SL. Sebab apa tahu? Sebab kadang sometimes price hit, lepas tu dia belah. Faham tak? Dia hit dia SL dulu, lepas tu dia belah. So Zain menggunakan sistem cut loss. So once dia cut loss ni, ada satu candle yang close di luar sini, itulah cut loss. Zain yang akan okey, tutup lah, faham tak? Itu cara dia. Right, so kalau you nak nampak pun kat sini memang banyak macam cakap. Ni ada satu lower low, ni lower low, saya tak buat lower low lagi, tak ada. Alright, tak ada, sini pun tak cun. You all boleh nampak, you all boleh nampak setup tu. Kalau you all pergi kat kafe level dah, bagi nampak macam M1, M5, M15 memang nampak banyak. Function dia untuk you all tengok banyak-banyak ni untuk memantapkan lagi mata korang dengan lebih jitu ni, faham tak? So kalau mata korang dah macam nampak semua dah macam, ni si dua ni bang, ni si dua ni bang, so tak ada masalah untuk korang entry, faham tak? Tak ada masalah untuk korang entry. So macam itulah secara literalnya. Okay, sebab apa tahu? Ini adalah satu cara macam mana? Ini adalah cara untuk kita overcome support become resistant. Support become resistant. Sometimes, contoh macam ni, break. Okay, kita nak sell kat sini. Okay, korang semua cuba zoom. Kita nak sell kat sini. Tapi kat sini tak ada confirmation. Apa confirmation dia? Cantiknya confirmation tu adalah C2 lah. C2 punya confirmation. Atas ni ada drop, base, ada rally, base, drop, ataupun drop, base, rally. Kalau support lah. Kalau resistance dia break, kat sini mestilah dia kena buat drop, base, rally. Barulah one time datang, barulah kita yakin best. Sebab market tu dia dah bagi tahu dia memang nak ke atas tu dan sebagainya. TP untuk SNR C2 ini adalah macam ni. Tak ya, bentuk dia ni kat dalam ni ada. Okey, sub dia buat higher high. TP kita kalau sini tu ada higher high ni, TP dia. Faham tak? Higher high ni TP dia. Tapi jangan risau, dia cakap kalau you all semua follow trend, you all semua tengok benda tu berlaku dekat, contohlah trend tu you all tengok daily dah break ke apa benda ke, dia bukan dekat danger zone, dia mesti akan capai, dia akan kejar danger zone dulu. Right? Barulah you all nak SL ke apa semua, faham tak? So TP dia mesti pergi danger zone dulu. Right? Faham ke faham? Faham ke faham? Kita tengok sekejap. Ada komen tak? 3 komen. 3. Terima kasih banyak-banyak cikgu sama-sama. KM tu sebanyak semua. Screen hilang semua. Oh my god, screen hilang. Tak ada storage. Okey ke? Hello, dengar ke suara saya? Kalau tak buat macam boleh entry ke? Tak buat, okey. Ni soalan ni guys. Ni, kalau tak buat risk entry boleh, risiko dia besar. Faham tak? Sebab historical price, maksudnya base tu dia tak tolak harga, memecahkan lagi support sebelah dan sebagainya. So itu susah. Clear sir? Macam sama saya belajar setup ABCDE. Kalau sama, alhamdulillah, bagus, cantik. Kalau sama, cantik. Right? Sometimes saya bukan apa, saya pun tak tahu. Saya belajar dengan cikgu yang betul-betul, maksudnya adalah first tak, dia ke yang buat benda ni. Contoh kalau macam Zain boleh je kalau Zain ajar you all, Zain tukarlah nama setup apa, setup Zain, dia tukar nama macam tu, boleh je. Alright, dia tak penting, nama tu dia tak penting. Right, nama tak penting, yang paling penting bentuk. Sebab trading is all about what you see, bukan what you feel. Rasa-rasa, no. Rasa-rasa is not confirmation. Apa yang awak nampak, betul. Right, ulang balik kat chart. Sikit lagi nak dapat, please. Okay Juna, saya boleh ulang balik chart. Right, kat chart kita tengok kat tahu lah, kalau ada setup, kalau ada cantik, kita boleh lah. Sebab saya akan tunjukkan you all yang cantik. Nanti kalau tunjuk you all yang tak cantik,
Mana kan? Dia tak, macam mana? Dia tak faham lah nanti, tak faham. Kalau kita big size macam ni, best lah, big size macam ni. Right? Big size macam ni, ada kat dalam dia buat, lepas tu dia test balik. Sebab kalau macam Zain suka yang dekat-dekat ni, bukan sebab apa, sebab dia fast retest. Kita boleh nampak dia, ni fast retest ni, faham tak? Kita boleh nampak dia fast retest. Right? So, korang tengok sama-sama semula. Right? Ini contohlah, korang nak ambil mana, sini V. Right? Dia break. Okay? Breaknya dia itu, sini support ya. Break dia duduk dengan liquid. Faham dengan clear, pump dia break. Right? Dia naik ke atas, sini dia buat kat low. Dia buat apa? Drop. Dia buat ready, base, drop. Alright? Base dia mana ni bang? Base dia ni, tengah ni. Ni base dia. Right? Lepas itu, dia buat dia turun, dia buat lower low. Betul ke dia buat lower low? Tengok dia break tak break? Nampak tak? Dia punya break shadow ke nak break body ke, tak ada masalah. Cantik dia, clear dia body, nampak? Dia break body ni, dia buat lower low. Lepas dia buat lower low, bila dia naik balik, di sini adalah zone kita untuk entry. Awak nampak tak berapa entry rate dia? Ni, okay saya buat dulu, okay first, ini zone kita untuk entry. Kita kena zoom sikit, bagi zone ni betul-betul zone lah, macam tu. Zone kita untuk entry. Alright zone kita untuk entry. Nampak tak? Support, break, low, naik ke atas, ready, base, drop. Buat lower low, naik ke atas. Di sini dah tempat kita untuk entry. Right? Dia turun. Faham? Dia bagi profit, dia turun apa semua. Faham tak? Itu satu. Right? Itu satu. Okay? Cari lagi yang you all semua boleh faham dan cepat faham lah. Okay, Zain nak ambil yang kat sini boleh tak? Dia mesti dalam Okay, ambil kat sini kan. Kita tak nak tau. Yang ni sebab apa kita tak nak? Kita nak dia ni di dalam. Kita nak dia ni nampak lukisan dia pun macam ni. Dia masuk dalam. Ni. Dia berada di dalam. Drop, base, rally. Dia berada di dalam ni. Kalau dia berada di atas ni, kita tak mau, kita tak nak, dia tak berapa cun. Kita nak dia deep retracement lagi, nak retrace di bawah. Barulah complete, barulah cantik. Saya tak tahu. Okay? Okay ke okay? Okay, kita cari lagi sekali, macam ni best. Macam ni pun okay, cun juga, best juga, apa semua. Alright? Okay, yang paling penting setup ini. Okay, yang apa-apa lah yang Zain ajar, yang paling penting adalah semua adalah fast retest. Sometimes Zain ada je bagi yang late retest. Bukan tak boleh entry, late retest ni. Late retest ni risk. Fast retest ni low risk. Faham tak? Nak fast retest macam mana contoh? Dia tak ada macam ni, break, ni low kan, dia buat low. Lepas dia buat low ni, terus je dia naik. Terus dia naik ke atas. Itu fast retest. Kalau nak kata dia buat macam ni, break, dah buat cuna, buat bawah lagi. Ni tak mau. Ini jadi late retest. Kita nak yang fast retest. Susah. Late retest ni bukan tak boleh bang, boleh, cuma dia beresiko. Okay, faham? Dia ada risiko. Dia beresiko. Saya ajar yang cun je lah. Right? Ajar yang cun sahaja. Boleh tak? You all okay lah? You all semua okay lah? Right? Contoh lah, kalau tak tahu lah sometimes. Kalau ada. Tak ada kita baki. Misal. Tak ada kita nak kerja setup. Come on. 20 dah bang. Bukan nak kerja siapa yang jadi billionaire, tak. Kerja siapa yang konsisten. Right? Konsisten trading tu penting. Okay? Bukannya kita nak kerja siapa power.
Tak apa, semua orang power. nak jadi konsisten tu susah. Right. Nampak? Okay, macam mana nak bentukkan dia V ni kan V kan. V ni kan strong support, right? Dia mesti naik. Okay, dia turun, dia mesti naik ni lebih daripada 50%. Itu secara detail ni lah. Turun, naik ni lebih daripada 50%. So kita boleh tentukan dia adalah V support yang solid lah. Kalau dia nak buat ke atas ni lepas tu dia turun, memang solid lah support ni. Nampak? Faham? Sekurang-kurangnya 50% lah kenaikan dia. Alright. Kalau kat sini Zen point nampak tak? Yang fast retest. Zen suka yang fast retest. Tak tahu kalau you all nampak tak nampak, tapi Zen nampak kat sini. Alright. Penurunan dia macam gini. So, sini dia break out. Faham? Sini dia dah break, cumanya dia tak break dengan clear. Kalau dia break macam ni, dalam keadaan breakout yang macam ni, Zin nak ambil ke tak ambil? Yang paling penting, sini dia. Lepas dia break ni, alright, lepas dia break sini dia ada apa? Ada tak rally base drop? Kalau ada, dia buat sini, dia fast retest tak ke atas? Dia fast retest ke tak? Kalau dia late retest, tak payahlah. Kalau dia fast retest, kalau ada macam ni, dia fast retest, cantik. Tu jalan. Faham? Dia macam nak, the more confirmation yang you ada, the more lah you akan confident untuk you punya entry. Macam tu. Faham tak? Macam tu lah. Dia tak ada apa-apa tu. Dia macam ni lah. Kena faham lah benda tu. Kena faham lah benda tu. Dia sometimes kan, market ni dia jadi jahat sikit. Dia jadi jahat. Okay, dia buat support macam ni. Stop. Sini. Okay, dia pergi lah. Datang ke atas ni dia buat rally base drop low. Dia buat low. Faham tak? Lepas tu dia retest lagi dekat atas. Yang dia nak cari sebenarnya apa? Ni je. Apa yang dia nak cari? Nak cari sini je bang. Dia nak cari base sini je sebenarnya. Faham tak? Dia nak cari base ni je sebelum dia dinamo. Faham tak? So sometimes macam tu. Dan kalau kata setup tu tak sampai, maksudnya dia tak jadi. Alright. Kalau kata setup tu SL, maksudnya setup tu SL. Alright. Cumanya, alright, mana nak letak kat dalam dunia ni yang 100% accurate. Cumanya apa yang Zen nak tekan adalah berapa jumlah accuracy dia. Macam buat benda ni, Zen dapat 90% accurate. Maksudnya dalam 1000 buat ni, Zen buat 1000 screenshot, 100 macam tu gagal lah. Faham tak? Macam tu. Alright. Kita terus terang, kita bagi tahu benda betul. Tak ada nak entahlah, tak tahu lah. Tak ada nak cakap tak ada. Kita bagi tahu benda betul. Benda betul, benda tak betul. Faham tak? Macam tu je. Right. Okay, sekejap ya. Kalau trend tu waktu big news ke Z? Tak semestinya big news, right? Dia tak semestinya news yang besar-besar. Sometimes break Tuan Zain setup yang fly jauh, ada tak? Kena, okay, boleh ni yang saya ajar ni sebab saya nak tengok. Yang saya ajar ni, kalau you all tambahkan time frame dia, faham tak? Tengok time frame yang lebih besar. So besar lah lagi dia punya reward. Kalau you all tengok time frame kecil dah reward dia. Maybe show the explanation on line chart. Okay, line chart line chart nanti saya tunjuk lah. Dan sejauh mana movement gold ni dipengaruhi oleh US dollar index. That's what, thank you. Okay, sejauh mana sebabnya dalam gold ni bukannya pengaruh dia bukannya DXY sahaja. Alright, safe haven kan, dia bukannya DXY sahaja. Alright, dia macam-macam lagi, banyak lagi benda. Oil lah sometimes, ada pair si apa entah, tapi memang bukannya dipengaruhi oleh DXY sahaja, tapi nak cakap pengaruh DXY di dalam buku ni besar macam tu. Faham News macam mana baru cun? News macam mana baru cun? News yang high impact high impact. Okay, news okay, kalau borak news
Kalau borak news ni, saya nak yang high impact, ada data. Faham tak? Ada data. Kalau data tu tak keluar, tak ada jenis yang tak ada data ni, kita tak boleh. Ada data. Tak nak yang ada data contoh, okay, high impact, dia jadi lepas dalam seminit, lepas tu boleh keluar data. Okay lah, kita tahu lah, oh impact dia kat atas. So maybe continuation lagi kat atas. Kita akan cari tempat re-entry. Macam tu. Itu kalau saya, orang lain maybe lain. Contoh saya tak buy, okay, saya akan buat contoh saya tak buy. Kita QMZ, okay boleh. SOP dia yang macam saya cakap, SOP ni. Alright, okay, contoh saya tak buy. Okay, contoh saya tak buy. Buy kita cari buy yang break, kita cari resistance yang break dulu first kali. Alright, this one break. Okay, ni okay. Buy ni okay lah. Okay, dia break out sini, tapi kita bukan nak entry kat sini. Alright, faham tak? Kita bukan nak entry dekat sini. Ni kan break out kan, faham? Kita bukan nak entry dekat sini tak? High, sini dia buat high. So bila dia turun balik, kita nak turun, okay, yang ni nampak tak, yang dia tak turun sebegitu dalam, faham tak? Dia ni bukannya deep retracement dia dapat kat sini. Ni kira deep retracement lah. Sebabnya kalau you all tengok betul saya tak lukisan dia dalam sikit, dia tak ada betul-betul luar atas tak, dia dalam sikit. Kat sini dia baru ada drop base rally. So kita ambil dekat base tu, kita akan entry dekat base tu, faham tak? Drop base rally. So macam ni you all nampak, okay, you all akan nampak macam ni, tapi sebenarnya yang accurate tu kat sini. Accurate dia, ini line. Line ni kita bagi line lah, aku tak nampak ni. Ni line, alright. Break, tengok ni, accurate dia kat bawah ni. Inilah zona kita, zona untuk kita entry buy. But then tengoklah, macam ni kan. Kalau macam ni, kalau you all taruh SL, memang SL. Kalau you all taruh stop loss, kalau you all cut loss, tak ada masalah pun. 4 pip bang. 4 pip spread tak lepas ni bang. 4 pip lah, tengoklah macam mana kan. Tapi Zen memang tak taruh SL lah. Dia ada cut loss kalau ada price action untuk cut loss. Alright, dan dia Alhamdulillah. Macam tu lah. Ini yang setup. Contoh setup buy. Setup buy, cari resistance yang break, tunggu dia retrace balik dalam, break dia buat high, retrace balik dalam, dia buat drop base rally yang membuat higher. Right? Itu nice. Alright? Itu nice. Okay, nice one. Right? Nice one. Saya tak tahu lah. Maybe sebab belajar dengan Cik Mansur lebih banyak nampak sell berbanding buy. Okay. Sell ni macam senang ke dapat sell lah. Tapi saya punya ni banyak yang sell lah. Senang dapat sell. Nampak buy ni kita kena, kalau dekat trading view, okay lah, boleh terbalikkan lah, faham tak? Trading view kita boleh terbalikkan ni, jadi nampak juga setup tu, tapi dia berlawanan. Macam tu lah dia, right? Ni, tengok lah ni, macam-macam ni. You all boleh tengok macam ni. Okay. Tadi memang answer, sebabnya dia pergi lah. Alah. Right? So QM. Ni QM. You nampak QM ni? Tak boleh, kita bagi contoh kat sini. Okay, QM di sini. Ini QM. Right? First kali QM kita mestilah follow trend. First kali QM follow trend. Dia datang daripada bawah bang. Dia jadi QM macam ni. Ini adalah QM yang tak follow trend. Boleh entry, boleh, berisiko, sangat berisiko. Right? Kita nak QM buy. Alright, tengok kat sini. Borak pasal QM sebaris dengan rally drop base drop ni memang bad. Ni QM. Nampak Ini low. Low. Okay, high dia ni sebaris dengan drop base drop. Dia dah move, market pun sampai. Alright, market pun sampai dia respect. Macam tu lah. Cumanya berapa pip ni? 20 lebih lah, 23 pip. Right? Respect. Macam tu lah QM. Cumanya kita mesti QM yang follow trend. Faham? Yang follow trend. Follow trend ni mesti faham. Perkataan saya kecil memang banyak. Tengok je. This one tak approach. This one tak cun.
This one actual QM shadow banyak lah. QM shadow banyak lah yang follow trend. Tapi itulah okay, nak ajar lah QM shadow. Dia sebaris itu macam ni. Ni biasa ni sebaris itu. Faham tak? Sebaris itu ada, tapi ni late retest tak best. Sebaris dia tu ada drop, base drop. Kalau untuk saya tak buy, datang sini boom, macam tu. Kalau sebaris itu ada rally, ada rally, base rally. Kalau drop, base drop untuk sell. Itu itu confirmation kita lebih bertambah. So tengok sekejap dari sini mana tahu ada ni payung-payung sikit. QM ni saya sekarang Zin banyak QM shadow je, itu yang dapat tak support resistance. Situ lah QM ni retest dapat yang sell sikit, sell senang cari sikit, sell senang cari, kita cari tak ada drop. Okay. Tak ada lah. Bukan tak ada risau. Kena cari sampai jumpa supaya you all semua dapat belajar. Right, dapat belajar. Ni one of ni. One of ni. Right. Ada yang curi. Okay, nampak dia break dengan drop. Ni alasan dia break. Okay, nak cerita dekat sini. Right, nak cerita dia dekat sini. Kalau dia jadi sebaris memang cantik. Ini tak sebaris ni. Dia nak sebaris. Kat sini ada drop, base drop. Baru yang kat sini kat bawah ni yang ada. Bawah ni asal base ni ada dua. Kalau dia blend candle, dia akan dapat drop, dia naik macam tu, drop. Itu bentuk dia. Right, itu bentuk dia. Kenapa dia kalau you all blend candle lah. Ni nampak. Ni guys. Tapi ni late retest. Saya tak tahu sama ada dia berjaya ke tak. Takut tak berjaya lah. Ni late retest. Late retest ni boleh entry bang, tapi takut tak berjaya. Okay ni. Dulu. Tak sebaris dengan sini, tengok sebelah sini. Kita zoom. Dia ada apa? Dia ada drop, base drop. So kita pernah ambil lah. Situ tengok lah. Nampak dia break. Nampak tak yang dia break? Sebab dia late retest. Ni. Nampak tak yang dia break? Boom. QM ada fail lah? Ada je fail. Bukanlah semua yang tak fail. Ada biasa lah set. Ada lah yang fail. Kalau you all nak nampak setup, okay, kena ajar double baru lah rasanya untuk melihat hidden drop esok. Esok kita belajar double baru. Alright, esok kita belajar. Kat sini kat M1 ya. M1 ni senang sikit dapat tu. Dapat tengok kan. Mana dah tahu apa dia. Ni tapi ni. Sini. Right, okay. Right, tak ya? Sini yang zone dia. Okay, nampak tak? QMB. Okay, first kali zone lukis QMB. Low, high. Sebaris dengan sini ada rally, base rally. Sebaris dengan tu. So macam mana nak buat zone? Buatlah zone daripada rally, base rally sampailah ke bawah. Okay. Sekejap. Daripada kita buat zone daripada rally, base rally ni sampailah ke bawah sini. Berapa pip je bang? 2 pip, 3 pip. Zone 3 pip. Buatlah besar sikit. Ambil bawah sini ambil sampai atas ni pun. Buat je zone tu. Faham tak? Sebab M1 kecil. Alright. So ini late retest. Tapi late retest kat M1 lah. Fast retest kat level besar. Tap. Okay, dia dah buat high lah. Dia buat high baru. Dah jadi late retest. Lepas tu baru dia pergi, dia cium. Lepas tu dia fly. Aduh, nampak tak dia fly. TP kita kat sini je bang. TP kalau nak nampak kat M1 lah. TP dia pergi 14 pip. Total dia pergi 35 pips. Macam tu cara dia.
Nak tengok. Yang ni perfect lah, yang ni perfect lah. Dia sebaris dengan drop, base drop, rally, base, rally. Sebaris. Macam itulah. Macam itulah bang. Right? Oh, yang ni jahat ni. Ni jahat, ni tak boleh. Sebab ni jadi KMM. Uji pun lebih lepas ni. Ni sebaris kan. Tapi dia tak buat low-low ni. Nak cakap dia ni tak buat low-low, so dia bukan kita nak yang dia buat lower-low. Right? Dia membuat lower-low. Right? Oh tu, kat sini tak nampak. Cari lagi guys. Okay, kena cari lagi lah. Kalau nak betul-betul nak. Right? Tapi favorite Zain memang C2 lah. C2 ni memang kalau jumpa memang Zain akan masuk lah. Tak kisah dia kat time frame berapa. Kalau jumpa Zain akan masuk. Ni cantik ni. Cantik ni. Ni fast recast. Cuma kat sini dia tak. Kat sini kita tak nampak. Kita nampak dia sebagai warna drop, base, drop. Kita nampak. Cuma ni pembentukan drop, base drop tu kita tak nampak. Right? Kena cari lagi. And then you buat, ni cun bro. Alhamdulillah dia buat yang cantik-cantik sikit. Mana? Hilang. Ni. Okay. Ni cantik. Okay ni. Ni. Alright. Ini apa? Alright. Macam ni. High. Low. Higher. High. Low-low dia jauh bang. Ni late details lah. Tengok low-low dia. Dia buat low-low baru lah. Dia tak buat low baru. Ni function. Ini function. Ya. Right. Ni. Ni sama sekali. Kita buat sekali dengan drop, base, drop. Nampak tak yang dia sebaris? Nampak tak yang sini high sini dia sebaris dengan drop, base, drop? Nampak kan? So bila nampak, tunggu dia masuk. Entry. Situ lah. Entry lah. Entry. TP kalau boleh ambil yang betul-betul dia punya bawah ni lah. Kalau sampai mantap lah. TP dia. Sampai TP dia. Sampai. So dalam berapa pips ni? Tengoklah. You tengok dia seperti reward dia. Dia kalau jadi cantik. Kalau tak jadi pun kita loss tak banyak. Right? Dan 5, 6, 10 pip taruh. 15 pip taruh SL. 15 pip reward dia dalam sini kan 31 pip. Satu ratio dulu. Cantik lah. Cantik lah kan? Nak dapat macam mana lagi kan? Cantik. Right? So faham ke faham? QM dah tak follow trend jadi apa? Kalau dia break QM tu dia jadi QMM lah. Dia jadi Quasimodo QM manipulation. Okay, dah sabar sekejap. Bila nak set BE 20-30 pip tak kisah. Ikut you all lah. Kalau saya memang akan close half. Kalau you all tengok Zain punya ni, Zain pergi 15 pip, dia akan close, dia akan biar je. Jangan. Oh, QM cantik, follow trend kan? Betul, follow trend. Right? Okay. So far Alhamdulillah 11 12. Alright, faham ke tak faham? Guys, alright, tadi 100 lebih kan? 20 orang keluar. 20 orang keluar. Sebab apa? Maybe tak ni lah. Okay, cikgu GJM tu. Alright, thank you. Okay, kalau you all semua faham, buat, hantar kat Zain. Zain boleh check lah. So far yang hantar berapa puluh orang tu? 50 orang ke 60 orang tu? Yang pernah hantar. Itu pun hantar sekali. Bila tak betul tak nak hantar lah. Jangan merajuk. Okay? Jangan merajuk. Right? Kita nak tolong. Faham Alright guys. So save lifestyle goal from DBR. Tengok DBR drop base ready. Kat mana? Tengok jap. Kat mana? Kalau ni kita dapat replace tadi. Wajar tu. Okay, Alhamdulillah.
Pukul ni saya target dia nak pergi sini. Tengok perjalanan dia, sebab DXY pun nak terjun juga nak terjun dia. USD ni pun masih tak nak strong gini. InsyaAllah ada right, ada. So tengok kalau dimurahkan rezeki kan, Tuhan bagi kita murah rezeki dan sebagainya, kita try. Okay, kita try buat live trade, right? Kita try buat live trade macam ni. Ni resistance cantik ni H1 ni. Try lah buy kat sini. Dia buat high kan. Try buy kat sini. Ambil RTP sini, dapatlah 180 pip. Okay, so guys, itu sahaja untuk malam ini. Alright, so apa-apa pertanyaan boleh terus saja tanya. Alright, dan tolong tinggalkan komen kat Zain apa yang Zain kena touch up sikit daripada skill mengajar ataupun cara macam mana apa yang nak. Alright, so nanti apa-apa thank you. Okay Lawrence, thank you. Jumpa awak Lawrence hari Ahad. Alright, okay. So apa-apa pun thank you so much sebab join. Okay, dan keep on supporting Zain. Right, so kita berdiri atas bawah insyaAllah. Di satu masa nanti insyaAllah kita akan buat sama-sama. So guys, itu sahaja for now. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okay, when copy trade 2 minggu lagi insyaAllah. 2 minggu lagi insyaAllah. Right, 2 minggu lagi sebab Zain tengah busy sikit dengan coaching. Macam tu. Right. Alright guys, jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.